Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kumpulan kami akan terangkan berkaitan dengan peranan perlembagaan persekutuan dan bagaimana perlembagaan ini boleh menjamin keharmonian dan keselamatan negara kita. Kalau kita pikir balik kan, Malaysia ini kan satu negara yang mempunyai berbagai kaum, berbagai budaya, berbagai agama. Jadi bagaimana Malaysia ini boleh mengekalkan keamanan negara? Salah satu sebab yang paling besar adalah sistem perlembagaan persekutuan. Sebelum kita masuk ke isi, kita kena faham dulu apa itu perlembagaan persekutuan. Senang cerita, perlembagaan persekutuan ini seperti buku peraturan yang besar lah di dalam negara kita ni. Dalam itulah semuanya ada, macam hak rakyat, kuasa kerajaan, agama, bahasa, keselamatan dan cara pentadbiran negara kita ni dan lain-lain. Jadi hari ini kita tengok sikit bagaimana perlembagaan persekutuan menjaga keharmonian di dalam negara dan kenapa ia penting sangat sampai dianggap dokumen nombor 1 negara. Okey, mari kita masuk isi yang pertama. Untuk isi yang pertama ialah menjadi undang-undang tertinggi di Malaysia. Baiklah, untuk isi yang pertama, perlembagaan persekutuan dianggap sebagai undang-undang tertinggi negara. Maksudnya semua orang dan semua pihak kena ikut. Kalau ada undang-undang baru atau tindakan kerajaan yang langgar perlembagaan, mahkamah boleh membatalkan bila saja. Benda ni penting sebab untuk mengelakkan penyalahan guna kuasa dan memastikan pentadbiran negara kita ni berjalan dengan adil dan teratur. Ibaratnya macam perlembagaan persekutuan ni dia macam big boss lah, big boss undang-undang, big boss kepada semua undang-undang yang ada di Malaysia ni lah. Isi yang kedua iaitu menjamin hak asasi dan kebebasan warga. Terdapat beberapa huraian untuk isi ini dan salah satunya ialah hak kepada kebebasan diri, perkara yang kelima. Perlembagaan menjamin bahawa setiap individu tidak boleh ditahan, dipenjara dan juga dihalang kebebasannya tanpa alasan yang sah di sisi undang-undang, termasuklah mereka tidak boleh diberikan sebarang penahanan secara sembarangan dan juga sekiranya mereka ditahan, mereka mempunyai hak untuk mengetahui sebab-sebab mereka ditahan. Yang kedua iaitu kebebasan beragama di dalam perkara yang ke-11. Walaupun Islam ialah agama persekutuan, tetapi semua individu bebas mengamalkan agama masing-masing. Contohnya agama Islam, agama Kristian, Hindu dan juga Buddha. Dalam perkara ini, semua masyarakat mempunyai kebebasan untuk menganut dan mengamalkan agama mereka masing-masing. Huraian yang ketiga iaitu hak kepada pendidikan dan akses maklumat. Walaupun hak ini tidak dinyatakan secara terus sebagai hak pendidikan, perlembagaan menyediakan beberapa sokongan melalui masyarakat mempunyai hak untuk berbahasa ibunda dalam perkara 152. Huraian yang keempat iaitu masyarakat mempunyai hak untuk kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan dalam perkara 10. Dalam perkara ini, semua rakyat diberikan kebebasan untuk memberikan pandangan ataupun menyuarakan pandangan mereka dan juga kritikan sama ada secara publik ataupun privasi. Dan juga mereka mempunyai hak untuk berhimpun di sesuatu tempat tanpa sebarang senjata. Mereka boleh berkumpul dalam suasana yang harmoni.
Untuk huraian yang kelima yaitu hak sama rata di sisi undang-undang di dalam perkara yang ke-8. Hak ini perlembagaan menjamin bahwa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang. Tiada siapa boleh didiskriminasikan berdasarkan agama, kaum, keturunan, jantina, dan sebagainya. Huraian yang ke-6 yaitu semua masyarakat mempunyai hak terhadap harta dalam perkara yang ke-13. Perlembagaan melindungi hak pemilikan harta. Tiada harta boleh diambil alih kerajaan tanpa sebab yang sah dan juga pampasan yang mencukupi. Dalam hak tersebut, semua masyarakat mempunyai hak untuk memiliki harta mereka masing-masing. Seterusnya yaitu huraian yang ke-7 yaitu melindungi hak dari aspek prosedur keadilan asasi. Hak ini yaitu perlembagaan juga memastikan bahawa semua kes mesti diberi proses perbicaraan yang adil, tertuduh dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, yang dimana pihak siasatan perlu mengumpulkan semua data ataupun semua bukti yang boleh membuktikan yang tertuduh itu bersalah, barulah mereka boleh mengenakan hukuman terhadapnya. Dan last kali yaitu huraian yang ke-8, menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hak. Jika hak seseorang itu dilanggar, perlembagaan boleh membenarkan masyarakat tersebut untuk membuat rayuan ke mahkamah, dan juga mereka boleh memohon untuk membuat semakan kehakiman. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat. Dengan perlembagaan persekutuan ini sendiri memelihara kepelbagaian kaum dan agama. Cara perlembagaan persekutuan memelihara kepelbagaian kaum dan agama, yang pertama dengan menjamin kebebasan beragama. Setiap individu di Malaysia ni bebas mengamalkan agama masing-masing seperti mana yang terkandung dalam perkara yang ke-11. Dengan cara ini, ia memberikan rasa selamat dan dihormati kepada semua penganut agama tanpa mengira kaum. Selain itu, Islam sebagai agama persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan terkandung dalam perkara yang ketiga. Namun agama-agama lain masih bebas untuk diamalkan. Dengan cara ini, peruntukan ini mengimbangi kedudukan majoriti Muslim sambil mengekalkan keharmonian dan dengan penganut agama lain. Seterusnya, perlembagaan persekutuan ini memelihara kepelbagaian kaum dan agama dengan menggalakkan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Dengan menjamin hak-hak agama dan budaya, perlembagaan membantu mengurangkan konflik antara komuniti. Dengan cara ini kita dapat tengok semua kaum merasakan keadilan dan dihormati, sekaligus mengukuhkan semangat toleransi dan integrasi nasional. Seterusnya, isi keempat peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang kepada keharmonian masyarakat Malaysia serta kelangsungannya sebagai dokumen, panduan dan sempadan pemerintahan negara adalah menetapkan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perlembagaan persekutuan membahagikan kuasa kerajaan melalui senarai persekutuan, senarai negeri, dan senarai bersama. Pembahagian ini akan memastikan setiap kerajaan tahu akan tugas masing-masing, sekaligus mengelakkan pertindihan tugas dan konflik dalam pentadbiran negara. Dengan pembahagian kuasa yang jelas, sistem federalisme dapat berjalan dengan lebih teratur dan lebih stabil. Dengan ini, keharmonian masyarakat akan lebih terjamin kerana wujudnya pentadbiran yang lebih tersusun dan keputusan kerajaan yang lebih konsisten. Pada masa yang sama,
Pembahagian kuasa ini akan memastikan perlembagaan terus berfungsi sebagai dokumen panduan utama, menjadi rujukan apabila wujudnya pertikaian, dan memastikan semua pihak mematuhi sempadan kuasa yang telah ditetapkan. Dan kami ingin membentangkan tentang peranan perlembagaan persekutuan dalam menjamin keharmonian masyarakat di Malaysia, serta bagaimana perlembagaan ini digunapakai dalam pemerintahan negara. Salah satu daripada isi yang kumpulan kami dapat adalah perlembagaan ini dapat menentukan struktur dan tanggungjawab institusi negara. Seperti yang kita semua tahu, perlembagaan untuk pengetahuan semua, perlembagaan ini dibentuk melalui 3 badan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan judisiari. Badan-badan ini mempunyai tugas dan peranannya masing-masing. Antaranya ialah menggubal undang-undang, mentafsir undang-undang, dan melaksanakan dasar kerajaan. Badan-badan yang dibentuk ini mempunyai tugas mereka masing-masing untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan kuasa dalam perlembagaan. Tugas dan peranan yang berbeza ini, konsep pengasingan yang digunapakai dalam hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pertindihan kuasa dalam struktur pemerintahan negara, disebabkan setiap badan yang dibentuk mempunyai peran. Akhir sekali, perlembagaan persekutuan berperanan penting dalam menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra serta hak kaum lain. Salah satu elemen utamanya ialah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang memberi tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu serta Bumi Putra, Sabah dan Sarawak, di samping menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Melalui peruntukan ini, kerajaan boleh menetapkan kuota dalam perkhidmatan awam, pendidikan dan peluang ekonomi bagi memastikan keseimbangan sosial dalam negara. Tindakan afirmatif ini penting untuk mengurangkan jurang sosioekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan mengelakkan konflik perkauman. Ini sekaligus menyumbang kepada keharmonian jangka panjang antara masyarakat majmuk di Malaysia. Walau bagaimanapun, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan merupakan satu perkara yang sensitif dan sebarang persoalan yang menyentuh keistimewaan ini boleh dikenakan tindakan undang-undang. Oleh itu, amat penting bagi kita menolak unsur yang cuba menimbulkan ketegangan kaum dan sebaliknya menyokong segala usaha untuk memelihara perpaduan dan keamanan dalam negara kita. Sebagai penutup, kami ingin merumuskan bahawa Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Semua pihak mesti ikut peraturan ini supaya pentadbiran negara kekal stabil dan tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Untuk isi kedua pula, dapat disimpulkan bahawa perlembagaan melindungi hak rakyat seperti kebebasan bersuara dan beragama. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat dapat hidup aman dan saling menghormat. Seterusnya, bagi isi ketiga, jelas bahawa perlembagaan menjaga kepelbagaian kaum dan agama. Ini membantu rakyat Malaysia hidup dalam suasana harmoni walaupun berbeza budaya. Sebagai kesimpulan untuk isi keempat, kita dapat lihat bahawa perlembagaan menetapkan kuasa kerajaan persekutuan dan negeri. Ini memudahkan pentadbiran dan mengelakkan pertindihan tugas. Untuk isi kelima, kesimpulannya ialah perlembagaan menjelaskan peranan raja, parlimen, kabinet dan mahkamah. Dengan struktur yang jelas, negara dapat ditadbir dengan lebih teratur. Bagi isi keenam, dapat kita simpulkan bahawa perlembagaan memberi kedudukan istimewa kepada Melayu dan Bumi Putra, tetapi dalam masa yang sama memastikan hak kaum lain tetap dijaga. Ini membantu menjaga keharmonian antara semua kaum. Secara keseluruhannya, perlembagaan persekutuan berperanan besar dalam memastikan keharmonian masyarakat Malaysia dengan menjadi panduan tertinggi dalam pemerintahan negara.
Melalui perlindungan hak rakyat, pengaturan kuasa kerajaan, dan jaminan perpaduan antara kaum, perlembagaan terus berfungsi sebagai dokumen utama yang memastikan negara ditadbir secara adil, teratur, dan berlandaskan undang-undang.